MB Terengganu dakwa isu Mercedes selesai manakala PM mahu ia dijadikan kenderaan untuk kegunaan tetamu. Juga sinar harapan untuk bekas pekerja Nico Electronics. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelicikan sepasang suami isteri menjadikan apartmen mereka makmal memproses dadah tumpas setelah dicekup polis. Semua dadah bernilai lebih RM1 juta yang dirampas itu disyaki untuk pasaran tempatan. Turut dirampas dalam serbuan awal pagi di Plentong Johor Bahru itu, bahan kimia bagi memproses syabu serta kereta Mercedes-Benz. Kejayaan polis itu, ekoran tertangkapnya 4 lelaki di Kampung Mutiara, Kangkar, Tebrau kerana disyaki memproses dadah. Badan Pencegah Rasuah memulakan siasatan dakwaan wujudnya pembelian undi menjelang pemilihan jawatan pengurusi MCA bahagian Kuantan Ahad ini. Pengarahnya Sutinah Sultan berkata pihaknya telah mendapatkan maklumat awal berhubung perkara itu. Semalam, anggota Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Teruntum, Chang Hong Siong, membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan kononnya beliau membeli undi menjelang pemilihan parti itu. Pemilihan bagi jawatan pengurusi MCA Kuantan menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Chang dan Datuk T. Lian Ke, bekas wakil rakyat Teruntum. Menurut Sutinah, BPR telah menemui T sebagai susulan siasatan dan akan menemui Chang tidak lama lagi. Dalam pada itu, Ibu Pejabat MCA menerima sekurang-kurangnya 10 bantahan berkaitan proses pencalonan bagi pemilihan peringkat bahagian parti pada Selasa lepas. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Ong Kah Chuan berkata, kebanyakannya membabitkan bantahan masalah teknikal mengenai senarai calon tempat pemilihan yang tidak sesuai. Some area they want to put the election place in quite outskirt area, so you advise them to put it back into more accessible area. Pengundian bagi sayap pemuda dan wanita peringkat bahagian akan diadakan esok, manakala jawatan di peringkat bahagian pula pada hari berikutnya. Seramai 2,188 anggota dipilih sebagai perwakilan ke pemilihan pusat parti pada 18 Oktober ini. UMNO juga tidak kurang hebatnya. Di Kubang Kerian, Kelantan misalnya, berlaku salah faham hingga menimbulkan kekecohan. Ajakan minum pagi oleh Ketua UMNO Cawangan Wakaf Tanjung Cepa disangkakan mesyuarat cawangan itu. Ikut cerita Ketua UMNO Cawangan Wakaf Tanjung Hamzah Tamat, majlis yang diadakan pagi tadi lebih kepada minum pagi. Turut dijemput Naib Ketua UMNO bahagian Kubang Kerian, Datuk Muhammad Abdul Ghani. Namun apabila dimaklumkan mesyuarat cawangan sudah diadakan malam semalam, Datuk Muhammad bersama beberapa ahli cawangan bertindak keluar. Perkara ini sepatutnya tak berlaku dan saya dapat tahu bahawa pihak Ketua Cawangan telah turun ke Padang atau ke kampung mengambil tanda tangan ahli-ahli UMNO di borang 6 bayar yuran seramai berapa orang saya tak tahu lagi, lebihlah mencukupi kota mesyuarat quorum mesyuarat pada hari ini, maka orang-orang yang atau ahli yang telah diambil tanda tangan itu tidak datang pada hari ini. Saya dipahamkan oleh ahli-ahli cawangan pada hari Rabu tanda tangan telah diambil oleh rumah ke rumah. Saya minta pihak Majlis Tertinggi UMNO Malaysia untuk buat tindakan yang sewajarnya. Kabinet memutuskan Kerajaan Negeri Terengganu perlu menggunakan kereta Proton Perdana V6 Eksekutif sebagai kenderaan rasmi anggota Exco-nya. Manakala jelas Perdana Menteri 14 kereta Mercedes-Benz E200 yang telah dibeli hanya untuk tetamu kerajaan negeri itu. Kerajaan Terengganu jangan menggunakan kereta Mercedes untuk exco mereka.
Itu yang telah kita putuskan, ataupun juga pegawai kerajaan mereka yang dianggap sebagai ada hak untuk mendapat kereta. So itu dah jelas. Tapi dalam hal ini pula, kalau dah Mercedes itu dah diberikan, kalau nak jual pun ada kerugian nanti. Saya kata gunakan Mercedes itu untuk tetamu-tetamu yang akan datang. Keputusan itu telah dimaklumkan kepada Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Said semalam dalam pertemuan dengan Datuk Seri Abdullah dan Timbalan Perdana Menteri. Pertemuan berlangsung selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Pembelian 14 kereta Mercedes-Benz oleh Kerajaan Negeri Terengganu itu kini disiasat Badan Pencegah Rasuah. Turut disiasat kos penyelenggaraan Perdana V6 yang mencecah 1.17 juta ringgit antara 2004 hingga 2008 seperti dilaporkan. Dan bagi Menteri Besar Terengganu, beliau menganggap isu pembelian kereta mewah terbabit telah selesai. Kami telah selesaikan isu tersebut. Selesai mengikut pandangan kami bertiga antara PN, TPN dan Menteri Besar Terengganu. Saya anggap isu ini telah pun selesai. Jadi tak perlu saya ulas lah. Saya tengoklah perkembangan dia. Apa kata selesai itu je saya boleh kata. Pada sidang media itu, Datuk Ahmad Said turut ditanya dakwaan berhubung caj tambahan 25% dikenakan ke atas kenderaan Perdana V6 milik kerajaan negeri. Yang wajar ataupun memang ikut memang Itu saya tahu lah. mungkin pihak bersiasat perkara ni ke? Ya kita tengok minta itu betul pada Pak Kewangan dan juga eksekutif untuk menelitikan ni. Sebab kita ada kerjasama yang baik ni, ya kita hantar. Bila dia berkata kereta perlu backing, okey backing. Kita cuma sign ya. Bil-bil yang ada kita tak tahu. So kalau ada berlaku penyelewengan, salahkan pihak driver ataupun pihak pihak bengkel tidak wajar, okey kita lalukan BPR siasat. Malah Adun Kija ini turut meminta BPR menyiasat beberapa projek lain termasuk di Terengganu. Dan mengenai dakwaan Kesatuan Pengedar Proton Malaysia PEDA, Kerajaan Negeri Terengganu seolah-olah sengaja menghina kereta Perdana V6 itu sebagai alasan membeli Mercedes-Benz, ini komen Datuk Ahmad Said. Saya sebagai ketua kerajaan, saya mesti melihat bahawa apa belanjaan yang digunakan. Kita ada tanggungjawab, kita kena sebut dalam setiap bajet sebut dalam Dewan. Jawab kepada rakyat. Dia tak jawab apa-apa pun, dia boleh condemn kalau kita kata seolah kita nak menghalalkan cara untuk beli Mercedes. Ingat kita suka-suka nak pakai Mercedes. Proton Holdings berhad dalam pada itu menafikan dakwaan kos penyelenggaraan Proton Perdana tinggi. Sebaliknya, ia menegaskan kos penyelenggaraan kereta buatan tempatan itu adalah berpatutan. Ia berdasarkan rekod yang diperolehi daripada Wakil Pusat Servis Bertauliah dan cawangannya. Dalam satu kenyataan, Proton menjelaskan purata kos penyelenggaraan Proton Perdana milik kerajaan negeri hanya RM542 setahun. Angka itu diperolehi daripada rekod 35 kereta yang diservis di Wakil Pusat Servis Bertauliah. Jelas Proton lagi, bagi kenderaan yang diguna dalam keadaan biasa, purata perjalanan dalam setahun adalah antara 20,000 dan 30,000 kilometer. Dan purata kos penyelenggaraannya dianggarkan RM2,300. Kos itu akan meningkat dengan penggunaan yang lebih berat. Mengulas isu yang dibangkitkan di akhbar, Pengarah Urusan Proton Datuk Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata terdapat risiko dari segi alat ganti, prestasi, kos dan kualiti kerja jika kenderaan yang dihantar ke pusat servis tidak bertauliah, terutama sekali bagi kenderaan mencatatkan batuan yang tinggi. Di Mahkamah Session Kota Tinggi Johor, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Daerah Mersing mengaku tidak bersalah atas tuduhan rasuah membabitkan RM12,925 2 tahun lalu. Zainal Abidin Talib, 53 tahun, didakwa menerima rasuah bersabit kerja membekal dan memasang pendawaian atas jalan dan lampu jalan. Tertuduh didakwa menerima imbuhan itu daripada Elias Hamzah pada 2006 di beberapa klinik sekitar daerah Mersing. Dia dituduh mengikut Seksyen 11(A) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun.
Hakim C. Kunju Krishnan menetapkan 25 November ini tarikh perbicaraan. Tertuduh dikenakan jaminan RM12,000. Di mahkamah sama, Juruteknik Tenaga Nasional Berhad Suhirul Muhammad Sulo, 32 tahun, juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan rasuah RM2,000 setahun lalu. Suhirul didakwa meminta suapan itu daripada Norida Abdul Manap bagi pengakuan kerja siap memotong rumput di pencawang TNB Kota Tinggi. Hakim sama menetapkan perbicaraan 26 November dengan jaminan RM4,000. Di Mahkamah Session Kuala Lumpur, seorang bekas pegawai polis berpangkat Assistant Commissioner diarah membela diri atas tuduhan merogol seorang gadis terencat akal 5 tahun lalu. Tertuduh Mat Susah Sadikin didakwa melakukan perbuatan itu di stor kedai runcit miliknya. Keputusan dibuat Hakim Datin Anita Harun selepas mendapati wujud prima facie dalam kes berkenaan. Perbicaraan kes ditetapkan 2 hari bermula 11 September depan. Polis iringi tertuduh kes Altan Tuya rebah, kemudian disahkan meninggal akibat sesak nafas. Bertemu kembali. Lebihkan tumpuan kepada bidang penyelidikan dan pembangunan dan kerajaan sedia keluarkan peruntukan yang besar. Itu permintaan dan janji Perdana Menteri yang mahu melihat institusi pengajian tinggi tempatan kembali cemerlang dari segi prestasi dan ranking akademik global. Datuk Seri Abdullah hadir pada Majlis Anugerah Akademik Negara 2007. Bagi Perdana Menteri, universiti perlu membangunkan individu dengan minda kelas pertama yang mampu memberikan nilai tambah kepada kemajuan negara. Ketiadaan nilai tambah hanya akan menimbulkan pemikiran yang jumud. Justru golongan akademik yang berperanan besar dalam pembangunan negara perlu mempunyai iltizam yang kuat dalam memajukan pelbagai cabang ilmu yang diperlukan. Saya amat mengharapkan universiti kita akan terus meningkatkan daripada segi kecemerlangan. Biarlah apabila ada laporan-laporan mengenai prestasi, biarlah kita semua dapat membaca bahawasanya prestasi universiti kita memang meningkat dalam serba-serbi bidang. Biarlah lebih ramai para penyelidik. Inilah yang kita harap akan berlaku. Dan biarlah kita memberi perhatian lebih kepada R&D dan bidang-bidang yang lain yang akan memberi kecemerlangan kepada universiti kita. Inilah harapan kita. Dan insya-Allah segala apa yang mampu kita kerajaan berikan daripada segi peruntukan dan bajet, dan sudah sememangnya untuk bajet pendidikan dan pelajaran, bajetnya adalah bajet yang besar. Kerana inilah yang kita menganggap sebagai investment yang paling berguna, investment yang paling bernilai sekali, investment in the human capital untuk kemajuan bagi masa hadapan kita. Di majlis ini, Datuk Seri Abdullah menyampaikan anugerah kepada 5 tokoh akademik yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Sejauh manakah pendidikan vokasional dan teknikal dapat mengurangkan keciciran pelajar? Itu antara aspek yang diteliti Kementerian Pelajaran pada satu mesyuarat khas mengenainya. Pendekatan itu juga jika dilaksanakan diharap dapat memperkasakan sekolah berkenaan menjelang tamat tempoh Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2010. Mesyuarat khas kata Menteri bertanggungjawab akan mencakupi nilai penting termasuk sikap keusahawanan dan jati diri pelajar. Hasil mesyuarat akan diserahkan kepada satu majlis khas dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri. Ini pun sedang dipikirkan bagaimana ketiga-tiga aliran ini, kemahiran teknikal vocational dapat diselaraskan. Saya tidak mahu melihat pertindihan, saya tidak mahu melihat pembaziran, saya tidak mahu melihat persaingan. Itu jauh sekali kerana akhirnya matlamat dan objektif kita sama. Kajian juga katanya dibuat untuk memperkenalkan pengajian vokasional kemahiran dan teknikal bermula dari tingkatan 1 berbanding tingkatan 3 ketika ini. Beliau ditemui di Putrajaya selepas merasmikan majalah kanak-kanak Best Buds. Percanggahan keterangan polis dan keraguan prosedur terhadap barang bukti dibangkitkan pada hari ke-127 perbicaraan kes bunuh model Mongolia Altan Tuya Sharibuh.
Berlaku juga pertikaman lidah antara Timbalan Pendakwa Raya Tun Abdul Majid Tun Hamzah dan Peguam Bela Kamarul Hisham Kamaruddin. Yang dimaksudkan kredibiliti kenyataan Chief Inspector Koh Fei Chiao dan ASP Zulkarnain Samsudin. Peguam Kamarul Hisham dalam hujannya berkata perjanggahan itu dilihat pada keterangan mengenai selai jaket hitam dan barang kemas Altantuya yang dibawa ke rumahnya di Petaling Jaya. Kamarul Hisham juga menyatakan keraguan terhadap prosedur pengambilan gambar bukti terbabit. Menurutnya, jurugambar polis tidak sepatutnya diarah menunggu antara 10 dan 15 minit di luar bilik. Apabila ASP Zulkarnain membenarkan jurugambar terbabit masuk, dia diarah mengambil gambar selai jaket hitam di atas katil. Peguam Bela Kopral Sirul Azhar Omar itu turut mempersoal kenyataan mengenai siapa mengeluarkan jaket dan meletakkan di atas katil. Dan apabila peguam itu mendakwa saksi pendakwaan penipu Tun Abdul Majid Berang, perbicaraan bersambung Isnin depan. Sebelum prosiding, seorang anggota polis yang bertugas mengiringi 3 tertuduh rebah. Lance Corporal Othman Abdul Rahman, 47 tahun, dikatakan sesak nafas dan pengsan di hadapan pintu kamar. Ia berlaku sejurus Inspektor Azila Hadri, Corporal Sirul Azhar dan Abdul Razak Baginda memasuki mahkamah. Beliau disahkan meninggal dunia jam 1.15 petang tadi di Institut Jantung Negara. Allahyarham dipercayai mengidap penyakit jantung dan kencing manis, dikatakan keletihan memanjat tangga hingga ke tingkat 4. Detik Niaga ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. MMC Gamuda Joint Venture Sdn Bhd hari ini menandatangani syarat kontrak dengan kerajaan bagi projek landasan berkembar kereta api elektrik dari Ipoh ke Padang Besar bernilai 12.485 bilion ringgit. MMC Gamuda, syarikat usaha sama 50-50 antara MMC Corporation Berhad dan Gamuda Berhad. Syarikat itu bagaimanapun tidak memberi maklumat lanjut dalam maklumannya kepada Bursa Malaysia. Dalam kenyataan berasingan, MMC Corporation berkata, kontrak itu dijangka menyumbang secara positif kepada pendapatan MMC Group bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2008. Kadar inflasi negara dijangka melonjak ke tahap tertinggi melepasi 8% bagi Julai dan Ogos. Pengarah Eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER, Profesor Datuk Dr. Muhammad Arif Abdul Karim berkata, indeks harga pengguna juga dijangka mengekalkan aliran menaik sebelum lega menjelang akhir tahun ini. That the 7.7% increase may not be the peak of it, but we may see that it may rise to more than 8%, say in the month of July. All right. And then August, maybe it will probably peak around July, August before it comes down. Bagi tahun 2008, Datuk Dr. Muhammad Arif turut menyasarkan kadar inflasi melepasi unjuran 5%. Datuk Dr. Muhammad Arif berkata demikian semasa ditemu ramah rancangan The Exchange terbitan TV3 petang tadi. So I think probably we will have a high... Kajian mendapati perusahaan kecil dan sederhana tempatan dijangka terus mapan walaupun ekonomi global tidak menentu. Menurut hasil penyelidikan keyakinan perniagaan kecil Asia HSBC, unjuran itu berdasarkan pertumbuhan baik perdagangan rantau ini. Antara pertumbuhan positif itu, hubungan baik perdagangan dengan China serta negara Asia lain. Last time we ran this survey, which was in the fourth quarter of last year, 47% of Malaysian SMEs said that they expected to go up in the top 2 boxes here. That number now, as you can see, is only 18%. So when it comes to trade with China, it's fair to say that Malaysian SMEs, while still broadly positive, are not as positive as they were in the fourth quarter of last year. Menyentuh unjuran ekonomi Malaysia, HSBC mengatakan hampir semua PKS meramalkan pertumbuhan ekonomi negara akan stabil, manakala 21% pula menjangkakan ekonomi akan menguncur. Harapan 800 pekerja Niko Electronics Berhad di Pulau Pinang untuk bekerja semula menyinar semula.
Segalanya mungkin jika rundingan pengambil alihan kilang terbabit antara pemilik sekarang dan 3 pelabur baru berjaya. Majikan masih prihatin kepada pekerja. Okey, masih prihatin kepada pekerja. That means majikan takkan lari lah untuk nak bayar apa-apa dan sebagainya. Itu bukan maksud majikan untuk lari macam tu. Bukan. Bagaimanapun sehingga kini Khairul tidak dapat memastikan tempoh diperlukan untuk memuktamadkan rundingan pengambil alihan itu. Wakil Niko Electronics ini siang tadi hadir pada satu majlis rundingan dengan MTUC dan bekas wakil pekerja kilang. Perbincangan khusus mengenai tuntutan pampasan 820 pekerja kilang terbabit berjumlah 7.3 juta ringgit. Ini kerana nilai tuntutan itu tidak dipersetujui pihak kilang. Rundingan semula dijadualkan 13 Ogos depan. Kilang memproses sistem permainan elektronik itu ditutup kerana dikatakan berhadapan masalah keuangan. Kilang yang beroperasi sejak 20 tahun lalu di Perai itu mempunyai lebih 1,000 pekerja. Kalau semalam Kesatuan Eropah dikatakan banyak kerena terhadap keluaran perikanan negara, situasinya berbeza pula di Asia Timur. Ikan ternakan tempatan khususnya dalam sangkar laris di Hong Kong dengan Pulau Langkawi menjadi pengekspor utama ikan itu pada 2010. Pengeluaran ikan dari sangkar terbuka mampu meningkat sehingga 20,000 tan metrik setahun. Semasa perasmian pengeluaran ikan dari sangkar oleh Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Suhaili Lee, 20 tan metrik ikan kerapu harimau dan bawal emas dituai. Ia diternak kedai Agro Industri Sdn Bhd dan Aqua Ceria Sdn Bhd. Semua ikan diekspor ke Hong Kong dengan kapal kargo pungutan ikan hidup. Ini merupakan satu-satunya kejayaan kita bersama, kejayaan industri dan juga kejayaan Jabatan Perikanan dan juga kejayaan Malaysia lah untuk kita melihat dan membuktikan bahawa Langkawi ini merupakan satu-satunya kawasan yang berpotensi. Ia dijangka dilakukan dalam tempoh 2 tahun dengan pengeluaran semasa bertambah 100%. Ketika ini dianggarkan 10,000 tan metrik ikan ternakan dalam sangkar terbuka diekspor dari Langkawi setiap tahun. Sejurus kedai dibuka, koleksi jam tangan mewah dirompak. Nilai agama dan keamanan saling berkaitan. Malah pemupukan nilai agama dalam strategi perjuangan dipelopori aktivis ternama dunia seperti Mahatma Gandhi dan Dr. Martin Luther King. Namun mengapa perjuangan menuntut keadilan sejagat di kalangan umat dan pertubuhan Islam sering digunakan sebagai dakwah media barat bagi memburuk-burukkan imej Islam? Hari kedua persidangan antarabangsa agama dalam pencarian keadilan dan keamanan global di Ibu Negara siang tadi meneliti persoalan itu. Semua agama di dunia memperjuangkan keamanan, semangat persaudaraan sejagat dan sikap tolak ansur. Itu sidang memang sedia maklum. Cuma yang dibangkitkan pengurusi rakyat untuk hak asasi manusia India, Profesor Nilakanta Radhakrishnan, umat Islam agak malang kerana perjuangan disalah tafsir, sekaligus mencetuskan sentimen Islamofobia di negara barat. Dan ini tambahnya mengundang ketidaktentraman sejagat. Is a totally unacceptable and this is part of a stereotyping global effort, and this stereotyping needs to be removed through collective efforts. Here comes the great role intellectuals, educational institutions can play rather than leaving the responsibility to clergies. Tegasnya, pemimpin politik dan golongan intelektual juga perlu memain peranan memperbetulkan interpretasi ajaran Islam. Ketegangan di Asia Barat yang menyaksikan perbezaan fahaman selain pendekatan pilih bulu oleh pentadbiran White House pula diselar ahli panel dari Amerika Syarikat. It has very much to do with the role that the United States continue to play in the conflict, and the United States have continued to felt in some ways that there is a lot of mockery, a lot of dishonesty.
Sedang apa yang difahamkan sidang, agama boleh memain peranan lebih besar dalam membendung pertembungan budaya, seterusnya mempromosi hak kemanusiaan dari segi kesaksamaan, kebebasan dan keadilan sejagat. Persidangan pada sebelah petang pula terarah kepada kerjasama semua penganut bagi mewujudkan keamanan dan keadilan sejagat. Secara umum, ahli panel yang mengulas isu itu berpendapat masyarakat kini lebih pentingkan diri sendiri di dalam kelompok masing-masing hingga lupa dunia dihuni pelbagai pengamal agama. Jangan disalahkan agama jika ketegangan antara penganut timbul. Demikian pula peringatan ahli panel ini. Sebaliknya, kesalahan banyak disebabkan sikap penganut itu sendiri dan sebarang kekeliruan menuntut penjelasan. Tak payah mengkritik agama lain. Kecuali kalau kita dalam satu keadaan di mana kita kita nak tengok kita nak buat satu comparison, kita tahu. Ini yang pentingnya yang saya punya message tadi, jangan kita cuba memonopolikan Tuhan. Kita jangan, Tuhan itu untuk semua orang. Jika timbul salah faham antara agama, masyarakat perlu mengambil pendekatan toleransi, sabar dan mencari penyelesaian terbaik. Namun ia sukar bila ada yang malas ambil pusing soal agama lain. Yes, and they don't understand the interfaith relations, and therefore we must be more open, we must be more trusting, we must not be so afraid. Wake up. Wake up to what is happening in our midst. Wake up to the realities. Muqabalah diteruskan, itu yang diputuskan UMNO semalam ketika ada suara kurang senang terhadapnya. Namun tidak ramai di kalangan kita sedar pertemuan sebegitu ialah satu perintah agama yang wajib dipatuhi umat Islam. Kerana muqabalah membawa maksud bertemu bagi tujuan mengingatkan demi kebaikan bersama atau mencari penyelesaian masalah. Ketika isu itu sedang memuncak, Izwan Aziz Saleh menganalisis keperluan muqabalah dan kejayaannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Batu hitam di bucu barat Kaabah yang dikenali Hajarul Aswad jatuh dari kedudukan asalnya ketika Mekah dilanda banjir di zaman Arab Jahiliyah. Penduduk Arab ketika itu bertelagah. Siapa yang lebih berhak meletakkan batu itu ke kedudukan asal memandangkan status Kaabah sebagai rumah Allah yang paling suci. Lantas muqabalah dilakukan dan dipimpin Nabi Muhammad SAW. Hasil kebijaksanaan baginda dan sikap diplomasi beliau, pertelagahan dapat dielakkan dan kecacatan Kaabah berjaya dibaiki. Semasa kerasulannya, sifat muqabalah antara teras kepimpinan baginda bermusyawarah dalam setiap aspek kehidupan. Setelah Rasulullah SAW wafat pada 632 Masihi, dua sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab terus mengadakan muzakarah bersama pemimpin-pemimpin Islam Madinah bagi melantik khalifah pertama negara itu. Dan tindakan pantas dua pemimpin Islam ini telah berjaya mengelakkan perpecahan yang meruntuhkan tamadun. Namun lumrah manusia, perbezaan sentiasa wujud. Terutamanya dalam masalah-masalah cabang. Dalam masalah-masalah cabang, tidak semestinya satu pendapat saja yang betul. Mungkin ada 2-3 pendapat tapi semuanya betul. Mungkin juga berlaku. Tapi ada juga dalam konteks yang lain, benda yang fix element. Maksudnya benda yang tidak dibenarkan berlaku persisahan pendapat lah. Masalah-masalah teras. Contohnya masalah akidah. Tetapi masalah yang pernah melanda umat Islam dahulu bukan calang-calang isu. Silap langkah, ia boleh memecah belahkan kesatuan ummah. Contohnya, polemik pemilihan khalifah. Kata orang Madinah, kamilah orang yang paling sepatutnya mewarisi kuasa politik ini kerana kamilah yang mempertahankan Islam. Kalau harap Islam di Mekah tak maju, tak ada orang masuk, maka kamilah orangnya yang sepatutnya. Tapi kata orang belah ini, kami yang paling senior. Sebab kami dulu yang mempertahankan Islam. Tetapi melalui muqabalah, ia terbukti berjaya menjadi penyelesaian. Tamadun Islam terus berkembang melepasi tanah Arab. Namun dalam senario hari ini, budaya muqabalah seperti hidup segan mati tak mahu. Lantas, peranan semua pihak diseru agar budaya muqabalah disuburkan semula dan pihak-pihak tertentu patut mengambil tanggungjawab itu.
Atas kepentingan rakyat dan agama Islam, mukabalah antara UMNO dan PAS wajar. Sepatutnya mereka juga ada satu perkumpulan hardcore yang cuba melihat. Dan biasanya hardcore inilah yang dianggap sebagai golongan yang boleh diberi tugas untuk melakukan timbang tara. Firman Allah dengan nada perintah dalam surah Ali Imran ayat 159. Kerana itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, yakni saudaramu, dan berbincanglah dalam urusan kamu. Izwan Azir Saleh, TV3. Umum ketahui, mukabalah UMNO dan PAS membabitkan soal agama. Namun Datuk Seri Abdullah tidak menolak kemungkinan pada masa depan mukabalah boleh membabitkan soal politik. Well, we have been talking on that subject anymore. I do not wish to make any kind of prediction as to what can happen in the future. Dan ini permintaan PAS kepada kaum lain apabila bercakap mengenai mukabalahnya dengan UMNO. PAS itu sendiri akan membawa Perjuangan Melayu ini bukan sebagai satu parti yang resis, tapi sebagai satu yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan mempunyai sejarah yang panjang. Jadi bagi saya, kalau tanya saya dengan perspektif yang lebih luas, bila nak cerita soal Melayu ni, tak semesti hanya dengan UMNO. Melayu boleh disatukan juga dengan kita melihat kepentingan orang Melayu dalam konteks yang lebih, kita kata semua orang boleh terima dari segi perlembagaan persekutuan contohnya. Akibat terlalu gairah menyamun, 3 perompak tidak menyangka aksi jahat mereka dirakam kamera litar tertutup CCTV. Mereka yang bersenjatakan pistol merompak sebuah kedai menjual jam tangan mewah di lobi sebuah hotel 5 bintang di Jalan Datuk Sulaiman, Johor Bahru. Sebaik kedai dibuka jam 11 pagi, 3 penjenayah memasuki kedai dan mengacu pistol kepada 2 kaki tangan wanita. Perompak mengarahkan semua jam tangan berjenama dimasukkan ke dalam beg sebelum melarikan diri. Bagaimanapun, seorang daripada penyamun berjaya ditangkap pengawal keselamatan. Sebuah beg berisi pelbagai jenis jam tangan bernilai RM700,000 juga berjaya ditemui. 2 lagi rakan penjenayah sedang diburu polis. Selepas ini, aktivis kerajaan serang penyokong pembangkang, seorang dikuatiri terbunuh. Dan kereta bertembung lori, percutian keluarga bertukar tragedi. Beratus-ratus aktivis kerajaan Thailand bersenjatakan kapak dan kayu menyerang penyokong pembangkang di wilayah Udon Thani. Seorang dikuatiri terbunuh sementara lebih 20 yang lain cedera, 3 darinya kritikal. Berikutan perkembangan itu, pemimpin Gabungan Rakyat untuk Demokrasi PAD Sonti Lim Tong Kul memberi amaran tindakan penyokong kerajaan itu akan mencetuskan lebih banyak pertumpahan darah. Menurut Gubernur Udon Thani, Supot Lawan Siri, ketika kejadian lebih 600 penyokong parti Kuasa Rakyat PPP menyerang 100 ahli Gabungan Rakyat untuk Demokrasi PAD yang sedang mengadakan tunjuk perasaan. Ia adalah insiden paling buruk membabitkan kedua-dua pihak. Udon Thani adalah antara kubu kuat parti pemerintah. So we warn the government, if you let this situation go on, the people who have been hurt will one day rise up and decide to arm themselves and defend themselves. Then you're going to have a bloodshed. And if that bloodshed happens, we're going to have to put all the blames to this existing government. PAD yang menggabungkan pelbagai parti pro-demokrasi sebelum ini terbabit dengan tunjuk perasaan besar-besaran sehingga berjaya menyingkirkan kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Di selatan Thai, tentera Thailand menyerbu sebuah sekolah pondok di Narathiwat. Gerakan diambil atas alasan mengepung sekumpulan 10 lelaki yang dipercayai anggota pemisah. Berdasarkan risikan maklumat, kumpulan lelaki terbabit mempunyai perancangan membunuh timbalan Gubernur Narathiwat, Tanon Veshara Kanon. Kejadian berlaku di Mukim Chalim, daerah Rangit.
Dalam operasi ini, pihak berkuasa Thai mengerahkan lebih 1,000 anggota keselamatan termasuk unit udara. Kepungan bermula jam 2.30 petang waktu tempatan, diikuti pertempuran lebih 5 jam. Sejurus selepas itu, 2 suspek ditemui mati, sementara 7 lagi ditahan. Kedua-duanya sebelum ini pernah dikenakan waran tangkap atas dakwaan terbabit dengan beberapa insiden serangan, termasuk ke atas keretapi penumpang di Rangit bulan lalu. Kepimpinan Perdana Menteri Britain Gordon Brown tercabar lagi. Kali ini Parti Buruh pimpinannya kalah kepada Parti Kebangsaan Scotland dalam pilihan raya kecil di kubu kuat Brown, Glasgow East. Rentetan itu, pemimpin konservatif David Cameron menuntut Brown mengadakan semula pilihan raya umum. Pilihan raya diadakan bagi memilih pengganti Ahli Parlimen Parti Buruh David Marshall yang meletak jawatan akibat masalah kesihatan. Semasa pilihan raya umum 2005, Parti Buruh menang dengan kelebihan lebih 13,000 undi. Dalam pilihan raya kali ini, calon nasionalis Scotland John Mason memenangi kerusi dengan 365 undi. Di bawah pentadbiran Brown, populariti Parti Buruh dikatakan berada di tahap paling rendah setelah lebih sedekad berkuasa. Keadaan diburukkan lagi dengan kesan kelembapan ekonomi. Kalangan anggota Parti Buruh sudah pun membayangkan desakan agar Brown meletak jawatan sebelum pilihan raya umum seterusnya yang dijadualkan pada 2010. Di Iraq, seorang penyerang nekat wanita bertindak meletupkan diri sebaik menghampiri sekumpulan pejuang sunnah. Kejadian berlaku di kawasan yang sesak dengan orang ramai mengakibatkan sekurang-kurangnya 8 pejuang Syiah maut, 24 yang lain cedera. Serangan di daerah Bakuba ini menyusul selepas tentera Iraq dengan bantuan Amerika bersiap sedia untuk memperluaskan operasi sekitar wilayah Diyala. Operasi bertujuan untuk melemahkan gerakan penentangan di utara Baghdad. Bakuba dan beberapa kawasan sekitar Diyala sejak beberapa bulan lalu menjadi sasaran serangan bom. Serangan oleh Arab Sunnah ini dikatakan sering mengguna wanita sebagai pengebom nekat. Penampilan jagoan dunia rancakan saingan Olimpik Beijing. Juga aksi squash terbuka Malaysia, Muhammad Azlan Iskandar dan Ong Beng Hee bertemu esok, tentukan juara. Sukan sebentar nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tinggal 14 hari saja lagi Sukan Olimpik Beijing 2008 bakal membuka tirainya. Semangat kontingen Malaysia mendapat suntikan istimewa siang tadi daripada Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Mizan Zainal Abidin. Apatah lagi Tuanku Mizan sendiri aktif dalam bidang sukan. Jadi kata-kata semangat baginda nyata berharga buat kontingen negara untuk mempamer yang terbaik di Beijing nanti. Sokongan baginda secara simboliknya disampaikan dalam penyerahan jalur gemilang kepada chef de mission ke Beijing, Datuk Ho Ko Chai. Senarai 33 atlet dan 29 pegawai ke Beijing nanti adalah kontingen terbesar Malaysia sejak Sukan Olimpik 1956 di Melbourne, Australia. Badminton, basikal serta memanah antara harapan pingat negara di Beijing. Semangat menjelang Olimpik Beijing juga makin terasa di kalangan atlet antarabangsa. Tidak ketinggalan skuad bola sepak Brazil yang begitu serius ingin merangkul pingat emas pertamanya dalam sejarah Sukan Olimpik. Hanya emas Olimpik masih belum dimenangi Brazil dalam semua pertandingan bola sepak peringkat dunia. Pemain terbaik dunia 2 kali Ronaldinho, bintang Dortmund Diego dan Alexander Pato penyerang muda AC Milan. Mereka antara tonggak skuad Olimpik Brazil
yang kini menjalani persiapan terakhir di Singapura. Senyuman Ronaldinho juga bertanda azamnya untuk mengukir sejarah Brazil dengan merangkul pingat emas bola sepak yang pertama di Beijing nanti. Bagaimanapun, Julate Dunga tidak dapat menurunkan Kaká dan Robinho yang enggan dilepaskan klub mereka. Brazil akan menentang Singapura Isnin ini disusuli perlawanan dengan Vietnam sebelum terlepas ke Beijing. Sementara itu, peminat olahraga Sukan Olimpik Beijing pasti menantikan penampilan jago lompat bergala wanita dunia Yelena Isinbayeva. Atlet Rusia yang memegang 22 rekod dunia ini merupakan favorit untuk memenangi pingat emas keduanya dalam lompat bergala wanita Sukan Olimpik. Catatan terbaiknya 5.03 meter. Kelembutan dan perawakan menarik Isinbayeva turut memikat peminat antarabangsa, khususnya menjadi contoh baik kepada generasi muda. Di London, tumpuan bola kepada Asafa Powell dan Usain Bolt, calon utama untuk gelaran manusia terpantas di Beijing nanti. Dua rakan senegara dari Jamaika ini bakal beraksi dalam kejohanan Grand Prix di Crystal Palace minggu ini sebelum meneruskan persaingan dalam Sukan Olimpik. Bagaimanapun, Asafa yang menewaskan Usain di Stockholm minggu lalu tidak beraksi 100 meter, sebaliknya hanya turun dalam 200 meter. Tetapi buat masa ini, mereka santai bersama menaiki bot di kota London. Sayang sekali, squash belum diterima sebagai acara Sukan Olimpik. Jika tidak, peluang Malaysia mencatat sejarah pingat emas pertama pasti cerah menerusi Datuk Nicole and David. Ketika ini, Nicole sedang berentap dengan Rachel Grinham pada separuh akhir terbuka Malaysia CIMB 2008. Malaysia juga disegani dalam squash lelaki menerusi Ong Beng Hee dan Azlan Iskandar. Beng Hee akan bertemu Azlan pada perlawanan akhir petang esok sekaligus meneruskan dominasi pemain tempatan dalam terbuka Malaysia. Azlan paling awal turun gelanggang berdepan pemain ke-9 dunia, Wael Al-Hindi dari Mesir. Kedua-duanya bersaing mengawal tee dan saling berbalas pukulan kemas dalam permainan rally. Set kedua tambah hangat dengan beberapa bantahan Wael, namun akhirnya dimenangi 12-10 oleh Azlan. Penonton tempatan juga kurang senang gelagat Wael yang kerap membantah keputusan pengadil. Bagaimanapun, Wael yang juga pilihan pertama kembali bersemangat setelah memenangi set ketiga 11-8. Perlawanan terus sengit dan seimbang. Hanya kesungguhan tinggi Azlan akhirnya berjaya mengatasi Wael. Azlan meneruti harapan tinggi peminat tempatan, melakar kemenangan 11-8, 12-10, 8-11 dan 11-9 dalam masa 1 jam 18 minit. Kegembiraan Malaysia dilengkapkan oleh Ong Beng Hee yang juga pilihan kedua kejohanan. Beng Hee juga menghadapi tentangan sengit penjabarnya, Stuart Boswell dari Australia. Namun dia tidak menghampakan apabila bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum menewaskan Boswell 5-11, 11-8, 13-11 dan 11-5. Hari ketiga kejohanan golf Mercedes Malaysia Masters, wakil negara Ben Leong berjaya memecah dominasi Filipina pada pusingan kedua semalam untuk melonjak ke tangga kedua hari ini. Ben Leong melakukan 68 pukulan, 8 di bawah par keseluruhan. Tempat keempat dengan 140 pukulan, 4 di bawah par keseluruhan. Pada hari kedua semalam, Ben Leong meneruskan aksi konsisten hari ini. Dia cemerlang dengan 8 birdie walaupun dibayangi 1 double bogey pada lubang ke-7 dan bogey lubang ke-4 dan 14. Ben Leong pulang dengan 68 pukulan, 4 di bawah par untuk melonjak ke tangga kedua. 208 pukulan, 8 di bawah par keseluruhan. I'm really satisfied with my play today and I hit the ball really well. Tee to green was solid and I made my fair share of putts today and I'm really happy and I'm looking forward to tomorrow's play. Tangga teratas masih diungguli wakil Filipina Michael Bibat. Bibat yang berkongsi kedudukan teratas bersama rakan senegara Artemio Murakami semalam berjaya melakukan 69 pukulan, 3 di bawah par hari ini. Bibat hanya 1 pukulan di depan Ben Leong memasuki hari penentuan esok. Di tangga ketiga Murakami 209 pukulan keseluruhan, 7 di bawah par. Malaysia Masters 2008 menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan $50,000 Amerika. Terus saja kepada rangkuman aksi antarabangsa Kelab Liga Perdana Inggeris West Ham United ke Kanada menentang MLS All Stars untuk latihan pramusim. West Ham lebih dahulu mencipta jaringan menerusi Dean Ashton pada minit ke-26.
Seminit kemudian, gandingan mantap David Beckham dan Cuauhtemoc Blanco membolehkan Christian Gomez menyamakan kedudukan. Blanco turut mencipta jaringan menarik untuk MLS All Stars mendahului sebelum rehat. Meskipun West Ham bangkit menyamakan kedudukan juga menerusi jaringan Ashton, sepakan penalti di Rosario memberi kemenangan 3-2 buat MLS. Tenis Toronto Masters selepas tersingkirnya pemain nombor 1 dunia Roger Federer, giliran seorang lagi pemain pilihan Andy Roddick dari Amerika Syarikat terkeluar daripada kejohanan. Roddick pilihan ke-6 tewas kepada pemain muda Croatia Marin Cilic 4-6, 6-4, 4-6. Mike Weir menceriakan penyokong tuan rumah apabila muncul pendahulu hari pertama golf terbuka Kanada. Weir dalam usaha menyamai pencapaian Pat Fletcher, pemain Kanada yang pernah bergelar juara pada 1954. Pelumba Jerman Marcus Burkhardt mengatasi saingan hebat Carlos Barredo dari Spanyol untuk muncul juara peringkat ke-18 Tour de France. Bagaimanapun, jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan masih milik seorang lagi pelumba Spanyol, Carlos Sastre, yang mewakili pasukan CSC Saxo Bank. Sekian buat waktu ini. Salam hormat dan terus bersama Buletin Utama. Bertemu kembali. Sebelum ini, kekurangan doktor pakar diperkatakan. Kini jawatan jururawat terlatih ditimpa masalah sama hingga menggugat operasi wad dan unit rawatan rapi di beberapa hospital baru kerajaan. Menteri Kesihatan Datuk Leo Tiong Lai berkata daripada lebih 73,000 jururawat pelbagai kategori di negara ini, hanya 40% menjalani latihan selain latihan asas dan lebih 6,000 jawatan belum diisi. Keadaan itu menjelaskan kenapa hospital baru dan moden termasuk di Serdang, Sungai Buloh, Ampang dan Sungai Petani tidak mampu beroperasi menggunakan kemudahan disediakan. Malaysia amat kekurangan jururawat pakar dalam kaunseling HIV dan genetik serta radiologi neuro, penjagaan intensif dan koronari, kecemasan dan traumatologi. Menurut Datuk Leo, kekurangan itu antara lain disebabkan pesara jururawat kurang minat untuk terus berkhidmat selepas bersara. We are also working hard to train more nurses locally. You see, we have 17 Ministry of Health nursing college. Yes. We have 17 nursing college. And also we have a lot of private sectors nursing college. Jururawat pakar dari luar negara juga dibawa masuk dengan pengambilan pertama 27 orang dari India. Seorang pengusaha restoran mati ditembak dengan 15 tembakan oleh dua lelaki di hadapan kedainya di Era Square Seremban tengah malam semalam. Xiao Yong Chun, 47 tahun, ditembak dari arah belakang ketika sedang berbual dengan rakan-rakannya di sebuah meja kaki lima. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Osman Saleh berkata kejadian berlaku jam 12.15 malam. Selepas melepaskan tembakan, kedua-dua suspek bergegas ke sebuah kereta dan melarikan diri. Mereka bagaimanapun melepaskan satu lagi das tembakan ke arah seorang pelajar yang dikatakan cuba mengejar mereka. Polis percaya kes bermotifkan dendam. Kes diklasifikasikan sebagai bunuh.
Niat untuk bercuti ke Cameron Highlands bertukar tragedi apabila sepasang suami isteri terkorban dalam nahas dekat simpang Pulai Ipoh. Kejadian berlaku jam 2.45 petang tadi. Polis mengenal pasti mangsa sebagai Si Kuamo dan isterinya Ar Siva Sakti, kedua-duanya 40 tahun. Anak dan dua anak saudara yang menumpang kereta sama cedera. Dalam kejadian itu, kereta yang dipandu Kuamo dikatakan bertembung dengan sebuah daripada 3 lori dari kuari berdekatan yang menghala ke Ipoh. Akibat rempuhan, kereta mangsa tersangkut di bawah lori dan remuk sebelum terhumban ke dalam parit berhampiran. Kedua mangsa mati di tempat kejadian. Ketiga-tiga yang cedera pula dikejarkan ke Hospital Ipoh untuk rawatan. Mangsa berasal dari Taman Impiana Menglembu di Ipoh. Pemandu lori tidak mengalami kecederaan. Pesta larian lembu di Mexico bertukar kelam kabut. 12 ekor lembu mengamuk dan mencederakan puluhan orang awam. Kita saksikan. Salam hormat. Dan Assalamualaikum.